duit, nak pergi mana, nak pergi tempat-tempat penanginan awak, nak pergi buat apa? Nak tenangkan diri tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan satu lagi, lambang-lambang musyrik. Lambang-lambang kemusyrikan dalam rumah pergi letak apa nama? Lambang-lambang yang lambang tu boleh mendatangkan kesyirikan kepada kita. Misalnya, rumah kita jaranglah tuan-tuan, rumah orang bukan Islam, lepas letak gamak-gamak dewa-dewa mereka. Kan, lambang-lambang agama mereka letak di dinding tu. Maka lambang-lambang yang macam ni ya adalah lambang kemusyrikan. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Qala musannif rahimahullah, tiada apa-apa bagi seorang muslim untuk menghiasi rumahnya dengan bermacam-macam jenis bunga serta ukiran dan gambar yang halal. Maksudnya seorang muslim tidak dilarang untuk menghias rumahnya dengan karangan bunga, dengan hiasan bunga-bungaan yang berwarna-warni dan ukiran serta hiasan yang halal yang tidak diharamkan. Maksudnya hukum yang harus kalau kita nak hias rumah kita bagi cantik, tak ada masalah. Tengok tiang tak ada larik, kita pergi beli larik, bubuh kat dia. Tengok dinding kosong aja kan, buat satu cat ni, rasa tak apa-apa best. Dia pergi beli 2-3 jenis cat bubuh. Ya, hak atas sekali warna merah, hak tengah kalau apa? Hak tengah tu kalau putih, hak bawah kalau apa? Hak bawah kalau hijau sikit kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak boleh pun 2-3 cat ni tak ada masalah. Ya, ada setengah rumah dia tengok dinding aku ni tak lawa pun cat. Apa nak buat apa? Buah batu mamat. Tak ada masalah buah batu mamat. Kan? Buah batu mamat daripada bumbung sampai ke bawah batu mamat. Salah kan? Tak salah. Awak haram kan? Tak haram. Tak haram. Harus hukum dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ataupun kita nak hias dia dengan bunga. Ya, bunga hak gantung, bunga hak apa nama cucuk. Ya, bunga hidup, bunga yang tak hidup. Ya, macam-macam jenis bunga. Ya, kalau tak ada bunga pun tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia pergi beli pasu saja. Ya, pasu saja. Pasu mai daripada negara Cina. Ya, dia pergi Kuala Kangsar. Ya, pergi beli pasu tu di Kuala Kangsar tu tuan-tuan. Ya, balik mai, ingat nak bubuh ayam. Labu sayur. Ingat nak bubuh ayam. Tak bubuh ayam. Bubuh apa? Bubuh atas meja tu saja. Buat hiasan. Salah kan? Tak salah. Dosa kan? Tak dosa. Harus hukum dia. Hang nak bubuh pun boleh. Hang tak mau bubuh pun tak apa. Tak ada masalah. Lah ni orang buat macam-macam hiasan. Ada orang gantung lekat, gantung terkak ikan, gantung bubu. Ya, dekat laman rumah pula, dekat ruang tamu. Kita masuk, tengok sofa masuk rumah orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu pun tak bubu-bubu di ruang tamu kan. Kita tuan-tuan mai lah ni. Dia nak pergi rasa macam dulu-dulu, pergi beli lekat, tuan-tuan, pergi beli bubu, pergi beli cerkat ikan, ya. Ambil jala, tuan-tuan beli jala, kita yang ikut, ya, musim hujan nak pergi menyalah ikan puyuh ke keli ke dah mai buah gantung di rumah dia, bagi nampak macam ada suasana kampung sikit. Tak ada masalah kan? Kalau nak tanam padi dalam ruang tamu pun tak ada masalah kan? Kita masuk rumah dia, tengok tu dia hang tanam pokok padi kan. Tengah tempat tak ada masalah. Dia buat macam tu, ya. Hukum dia harus. Tapi janganlah dia letak perkara-perkara yang haram. Ya, perkara-perkara yang haram di situ, tuan-tuan. Contohnya dia pergi ambil apa nama, hak Cina untuk sembahyang tu kan. Hak Cina untuk sembahyang buat apa nama, petang tu dia balut-balut buat macam kapal kan, buat macam kapal terbang IS-370 kan. Dia main buat sembahyang taklah rumah dia buat lilin 2 bentang. Tak buat lilin pun dia buat apa nama, buat lampu macam lilin kan, pasang tu lillah. Dia tengok sofa macam mana rumah Cina pasang lilin depan rumah depan tu kan. Buah tu, lepas tu buah 5 dan 3 biji. Hak tu tak boleh.
Nah, tuan-tuan, sebab apa? Itu lambang kemusyrikan. Nah, bubuh lagu tu haram hukum dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang muslim, tuan-tuan, tidak salah jika dia sukakan perhiasan yang cantik untuk diletakkan di rumahnya, pada pakaiannya dan apa saja yang ada kaitan dengan dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Makna kata, tuan-tuan, kita nak menghias rumah tak ada masalah, kita nak menghias pakaian kita pun tak ada masalah. Pakaian kita macam-macam jenis lah ni orang buat, tuan-tuan lah. Nama dia fashion. Jenis tu nama dia fashion. Kita tengok kepiah sudah lah. Kan, kepiah kita ada macam-macam. Ada yang ada corak-corak lilin kan lah. Ada yang tak ada corak putih saja. Ada yang bawah hijau, atas putih pun ada. Atas hijau, bawah putih pun ada, tuan-tuan lah. Ada yang warna merah kan? Atas merah, bawah putih. Ada bawah merah, atas putih, tuan-tuan lah. Ada yang color hitam semua. Kepiah macam-macam jenis warna tu, kepiah perhiasan. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Macam tu juga baju kita. Ada orang yang buat baju Melayu cekak musang. Ada yang buat baju Melayu cekak limau. Kan? Ada yang buat teluk belanga kan? Ada macam-macam jenis. Tak ada masalah. Boleh tak? Boleh. Lepas tu ada yang buat corak. Ada yang buat corak kan? Buat corak sebelah. Ada buat corak dua belah. Macam mana poket. Ada yang buat poket tepi. Ada yang buat poket tengah. Kan? Tak ada masalah. Hias macam mana. Macam tu juga orang perempuan. Baju dia. Dia nak buat baju kurung pun boleh. Dia nak buat jubah pun boleh. Tapi jangan buat hak ketat dah. Dia pakai jubah pun ketat. Tak boleh lah tu. Bila dia pakai jubah dia pun ketat. Kan? Sampai nampak bentuk dia. Tuan-tuan, yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Ustaz kata fashion boleh. Fashion hak boleh. Fashion hak tak boleh, tak boleh kan? Orang perempuan pakai fashion kain belah tak boleh. Kain belah orang lelaki lagi tak boleh. Pakai muntah hijau atas jalan. Tengok tuan-tuan, dia ni pakai kain belah ni ustaz ni. Tak pernah pun tengok lagi kan? Nampak betih bulu rumah sampai Maggi Allahu Akbar, tuan-tuan. Siapa lagi muntah atas jalan, tengok. Kan kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak ada masalah kalau kita nak hias rumah kita nak hias pakaian kita supaya ianya nampak cantik dan indah. Tak ada masalah. Selama mana tidak mendatangkan perkara-perkara yang haram padanya. Tak sampailah kita riak dengan pakaian kita. Sampailah tidak riak dengan rumah kita hias tu sampai berlebih-lebihan, sampai nak tunjuk ke orang. Sampai riak yang tu jadi masalah lain, masalah riak tu. Dia kait dengan benda lain, dia kait dengan riak tu. Tapi kita nak hias tak ada masalah. Kita nak buat pagar rumah kita. Dulu buat pagar batu saja pun tak best, buah besi. Buah besi pun lama-lama tengok tak best, buah hak besi tu buah kayu pula. Kan, buah kayu pula. Tak ada masalah. Lama-lama kan tengok pagar tak elok, buang pagar ke semua kan. Tak ada masalah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul seorang muslim tidak berdosa untuk menghias rumahnya, pakaiannya, dan juga sandalnya dan sebagainya. Tak ada masalah, tidak berdosa, tuan-tuan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Faqala rajulun ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya
tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga. Siapa yang tak masuk syurga ni? Man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin, sebesar atau seberat zarah, min kibir, daripada sifat sombong. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada walaupun sekecil zarah sifat sombong, tak akan masuk syurga. Faqala rajulun, lalu bertanya seorang lelaki. Dia tanya apa? Ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Kata dia, seorang lelaki suka jika mempunyai pakaian yang bagus. Wa na'luhu hasanan, kasut yang bagus. Kemudian faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu cantik. Yuhibbul jamal, dia suka kepada yang cantik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, pertama Nabi kata tak masuk syurga orang yang ada sifat takbur dalam diri dia. Ya, kibir, sifat takbur dalam diri dia, tak masuk syurga. Seorang lelaki main tanya, ya, daripada kalangan sahabat main tanya, ya Rasulullah, ada seorang lelaki ni dia suka pakai baju cantik-cantik, nah, kasut dia apa, kasut cantik-cantik, macam mana? Nabi kata apa? Innallaha jamilun, sungguhnya Allah itu, nah, Allah itu cantik. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu cantik. Yuhibbul jamal, dan suka kepada yang cantik. Pakai masa bila? Pakai nak pergi sembahyang cantik, kan? Nak pergi sembahyang pakai cantik-cantik. Jangan nak pergi kelai pun pakai cantik-cantik. Nak pergi sembahyang tak pakai cantik-cantik. Pergi sembahyang pun pakai cantik-cantik. Nah, bagi nampak segok, bagi nampak orang kata apa, kemaklah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan selebih, ya. Nak pergi sembahyang dia pakai baju perak, baju panah, atau baju perak, tuan-tuan. Baju jak pagoda tu saja. Bukan tak boleh, kata takkan tak sah, tak sah. Sah, tak ada masalah. Sah, kan? Sembahyang dia sah. Tapi kalau dia pakai cantik-cantik, yang itu menunjukkan adab tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nak pergi jumpa pembesar dia ada protokol. Ya, tak boleh pakai slipper masuk jamban, tak boleh pakai. Pun tak pergi pakai. Kalau kita pakai sampai ya, depa tahan, suruh tukar. Kena pakai kasut. Ya, kena pakai kasut. Ada protokol. Kalau nak pergi jumpa, nak terima pingat, kan, baju Melayu si hitam, kan, kena pergi ukur, depa perlu ukur, bayar tu kat depa, tu protokol, nak ikut protokol betul-betul, kan. Nak pergi sembahyang tak payah macam tu, tak payah, kena ikut protokol lah, tak payah. Ya, protokol dia apa? Protokol dia wudu, kan. Nak sembahyang kena ada wudu. Nak pakai baju macam mana pun pakai. Tapi tuan-tuan pakai yang cantik, jangan pakai yang tak cantik. Cantik tu macam mana? Yang bersih daripada kekotoran. Ya, jangan pakai baju yang kotor. Tapi kalau nak cantik lagi, nak beradab lagi, pakailah yang elok. Ya, pakai jubah tuan-tuan. Pakai baju Melayu. Yang penting pakai baju Melayu, no? Baju teluk belanga. Ya, baju teluk belanga. Ya. Pakai kain elok. Ya.
tak mau pakai kain, pakai seluar, tak apa. Ya, pakai seluar yang menutup aurat, jangan pakai seluar pendek. Kan, pakai baju Melayu elok, lepas tu dia pakai seluar pendek man. Tak kata pakai seluar dah, pakai seluar yang menutup aurat Ni pakai seluar pendek Kain di butang mana? Kain bubuh kat bawah. Macam mana budak-budak kita dulu lah kan. Pergi mengaji betul, pakai baju Melayu, pakai kupiah. Tengok-tengok bawah seluar pendek Kain di butang mana? Kain di tabu. Kain di tabu. Sebab apa? Mu senang nak lari. Kan? Oh, takut. Tempat mengaji malam kan. Oh, dulu kan lampu banyak macam lah ni. Kan? Lampu kan banyak macam lah. Rumah pun jarang-jarang. Ya, Tok Guru kan main di rumah. Kita pergi rumah Tok Guru. Kan? Tak lari. Lari dulu. Tuan-tuan kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna kata nak pakai elok tak ada masalah. Nak pakai cantik-cantik tak ada masalah. Nak pun hiasan tak ada masalah. Tapi jangan sampai hiasan. Pakai lelaki tu dia pun hiasan perempuan. Jalan pula kapit. Benar kan? Jalan catwalk orang lelaki tak nampak tak nampak gentleman langsung, nampak feminin. Aku tu salah kan? Pakai pula selendang. Orang lelaki ciri pakai selendang. Pakai selendang bukan pakai ridak. Kan? Pakai burdak, pakai orang letak di atas bawah tu kan. Bila kita tengok orang duduk kasidah tu pakai tu tak apa. Tidak pakai selendang macam mana orang perempuan pakai. Tu tak boleh kan? Bukan kata ustaz kata berhias boleh. Borek hidung nanti free kan. Betul lah. Berhias boleh tapi jangan berhias sampailah menimbulkan perkara yang haram. Nampak tak? Jangan sampai berhias sehingga menimbulkan perkara yang haram. Kemudian lagi, dan di satu riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan jamilan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni uhibbul jamal wa qad u'titu minhu ma tara hatta ma uhibbu ayyafuqani ahadun bisyiraki na'li afa minal kibr zalik ya Rasulullah faqala la walakinnal kibr batarul haqqi wa qamsun nasi. Maksudnya sesungguhnya inna rajulan jamilan datang seorang lelaki yang cantik rupanya. Inna rajulan jamilan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki yang cantik rupanya. Faqala, maka dia berkata, laki cantik mai seorang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai tanya kepada Nabi. Apa dia tanya? Inni uhibbul jamala, sesungguhnya aku ini memang menyukai yang cantik. Wa qad u'titu minhu ma tara, dan aku sendiri telah diberikan rupa yang cantik sebagaimana yang kamu dapat lihat sekarang ini. Hatta ma uhibbu an yafuqani ahadun bisyiraki na'lin, sehingga kata dia, aku tidak ingin ada orang yang mengatasi kecantikanku meskipun dengan seutas tali kasut aku. Cerita laki ni mai pada Nabi, dia ni memang cantik rupa parah dia. Memang rupa dia cantik. Allah Ta'ala bagi kecantikan tu dia habaq. Sebagaimana yang kamu lihat ya Rasulullah, Allah Ta'ala bagi. Kemudian aku merasa aku nak jaga kecantikan aku ni sampai aku tak mau bagi orang lebih daripada aku dalam kecantikan. Walaupun dengan
dengan seutas tali kasutku, kalau boleh pun nak tali kasutku lebih cantik daripada orang lain. Kemudian dia tanya kepada Nabi, afa minal kibr zalik, apakah demikian itu termasuk dalam takabur atau sombong diri? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walakinnal kibra batarul haq. Nabi menjawab, sesungguhnya sifat sombong itu ialah menolak kebenaran serta menghina orang lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi jawab apa? Nabi jawab faqala la. Nabi jawab pada lelaki itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Nabi kata, dah, macam tu bukan dia kibir, macam tu bukan dia takbur, walakinnal kibra, tetapi sesungguhnya kibir itu, takbur itu ialah apa? Tuan-tuan, batarul haq, yakni menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Kemudian apa tuan-tuan? Wa qamdun nas, dan juga menghina orang lain. Itu yang kata kibir. Dia jaga tak apa, dia jaga pada diri dia. Dia jaga, ya, dia cantik, jangan dia hina orang yang tak cantik. Maksud dia macam tu, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tuan-tuan muslimin dan muslimat, laki ni tanya bahawasanya Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kecantikan. Ya, jangan dia habaq cantik tu mai daripada dia buat sendiri. Nampak? Ya, jangan dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, jangan menolak akan sesuatu kebenaran. Ya, jangan batarul haq. Ya, yakni menolak kebenaran. Ya, yang benar macam mana? Yang benar Allah Ta'ala kurniakan kecantikan pada dia. Tuan-tuan, orang tengok kita, orang kata kat kita, amboi segok hari ni. Ya, tuan-tuan, kita nak bagi hilang tu macam mana? Nak bagi hilang rasa bangga kan? Rasa kibir, rasa takbur, rasa riak. Tuan-tuan, macam mana? Haza min fadli Rabbi. Kita kata ini adalah kelebihan daripada Tuhanku. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah satu kelebihan daripada Tuhan yang Allah Ta'ala, ya, yakni Allah Ta'ala yang bagi kat kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak? Ni kak. Makna kata boleh cantik. Ya, kata apa cantik lah. Cantik lah. Ni pakai stem cell. Abang anak makan stem cell lah, makan acai berry kan, makan acai berry. Kalau tak makan ni ke muka ni naik apa nama? Naik bintik-bintik hitam lah apalah kan. Makan hak ni lah yang cantik tu. Sedangkan kena kata cantik ni hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Nampak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu asbabnya. Asbab. Dengan sebab kita makan ni, ya, Allah Ta'ala bagi kecantikan kepada kita, kesihatan kepada kita. Itu jadi asbabnya. Ni dah ni pakai stem cell. Ni pakai apa ni? Ni pakai hak mana apa jual apa dalam TV tu kan. Apa SK apa? Kalau kita SK orang jual ikan lah padang serai ni kan. Tempat jual ikan. Ni SK tu harga dia beratus-ratus tuan-tuan tu. Pakai hak ni lah. Kan, kalau tak pakai hak ni tak cantik lah, kena pakai hak ni. Ya, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, no? Kadang-kadang ya, orang tu dia tak pakai apa pun dia memang cantik dah. Kata apa cantiknya? Seluruh orang kata cantiknya. Hang pakai apa? Dia kata pakai budak sejuk. Takkan budak sejuk kan? Cantik terang ni. Ni pakai apa ni? Kan sapi rania kan, sapi apa kan? Kan minyak sapi apa kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala yang bagi. Kemudian jangan kita hina orang lain. Dah lah kita cantik, kita hina orang lain pula.
Jangan hina orang lain. Nah, Allah Ta'ala bagi. Ya, Allah Ta'ala bagi itu ada hikmah dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikut nak cantik, nak segak, semua orang nak cantik, nak segak. Nah, kita orang apa nama? Orang belah timur ni kan, kulit kelabu asam. Kalau kulit nak putih macam orang Arab. Kan, nak putih macam orang Arab, macam orang Turki tu. Ya, orang Turki tu, perempuan Turki. Tengok dia cantik-cantik, hidung boleh satu baju. Kalau kita kan ambil hidung satu baju, pakai seluruh jatuh. Kan, kalau boleh nak semua, nak segok, nak cantik-cantik macam tu tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala bagi kita macam ni. Ni cantik dah ni tuan-tuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh tuan-tuan, laqad tu taukid di situ tuan-tuan. Sungguh. Kalau bahasa kita aci kerat jari. Nak bak. Sungguh ni. Ini sembang masjid ni. Bukan sembang bersama ni, sembang masjid ni. Tak bak. Sungguh. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Cantik tak sangka, elok tak sangka tuan-tuan. Allah Ta'ala buat kita ni cantik, segak, elok sungguh dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, syukurlah. Ya, syukurlah. Ada setengah orang tu dia ada misal, dia kata cantik dia nak. Ada janggut dia kata. Kan? Jadi setengah orang tu dia tak ada misal. Dia teringin pula misal, dia kata tak ada misal, tak cantik dia kata. Pula dah. Kan? Ada setengah tu. Ada misal ni, elok ni, cantik ni. Tengok Datuk K, Siti Nurhaliza kenal kita sebab misal lah. Kan? Kawan tu tak ada misal, tu balik tengok cermin kan. No, tak ada misal, tak cantik, tak segak, tak elok kan? Nak misal. Cantik dah. Ada tak ada tu, tuan-tuan no? Allah Ta'ala bagi cantik dah. Tengok kadang-kadang kita tengok hidung aku ni besar. Ibu jari boleh masuk. Tengok kalau hidung orang lain tak macam tu, tak cantik apa, cantik dah tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Hitam pun cantik, putih pun cantik. Tengok hijau kita tengok kan. Putih pun ada, hitam pun ada. Kalau hitam saja kita tak tahu hijau ni hijau tak boleh mampu kan. Kita tak tahu kan. Tidak ada dua tu baru kita tahu. Ni hijau. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi manusia ni macam-macam warna. Hak hitam tu kan kita panggil negro. Kita panggil negro. Sebab apa kita panggil negro kat dia? Sebab dia hitam. Kalau semua putih, kita nak panggil negro kat siapa? Tak ada orang kita nak panggil negro tuan-tuan. Kita tengok orang lagu ni. Mata sepek kan. Mata sepek putih kan. Hidung kemek-kemek, hidung pesek kita panggil kan. Hidung kemek-kemek. Ni orang Cina. Mai daripada apa? Cina putih tu. Mata sepek begitu kan. Tuan-tuan. Kalau tidak, kita tak kenal kata sumpah macam kita juga. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengoklah dalam Malaysia ni pun kita boleh kenal. Tengok muka ni muka Jawa. Kan? Tengok macam ni. Tak tanya pun tahu dah orang Penang. Tak tanya pun dah tahu dah kata orang Penang. Kan? Tengok. Nak kata Melayu. Tak Melayu tuan-tuan dah. Nak kata Melayu. Tak Melayu. Cakap Melayu elok. Cakap Tamil pun boleh. Dia tahu dah ni. Mamak kita panggil dia. Kita panggil dia mamak. Kalau tidak, kalau serupa semua, tak ada mamak. Kan? Tak ada mamak tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita ni jadi cantik dah. Ni cerita apa? Cerita seorang lelaki dia cantik, dia segak tuan-tuan. Kemudian segak tu pula dia jaga kecantikan dia tu. Dia pakai pula pakaian yang cantik sampai beli kasut dia tu. Kalau boleh dia tak mau bagi orang celek. Dia kata apakah yang perbuatan macam ni adalah satu perbuatan kibir. Satu perbuatan takut.
satu perbuatan sombong. Nabi kata la, tidak. Yang kata sombong hang cantik kan, hang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hang tidak menyatakan tentang kebenaran. Hang cantik ni siapa buat? Allah Taala buat. Hak tu betul. Kalau tanya cantik ni mai ke mana? Cantik ni aku pakai apa, aku pakai ni, aku tak kenal. Memanglah tak habaq lah kata Allah Taala buat cantik, tak habaq tu tak guna cakap. Tuan-tuan jadi jaga-jagalah. Dan juga jangan sampai menghina orang lain. Kalau dia sampai menghina orang lain, yang tu ada sifat takbur dalam diri dia. Dia buat tak cantik, aku segak, pakai dulu tak segak. Kan? Tuan-tuan. Di sini diuraikan sedikit tentang tuan-tuan muslimin dan muslimat, tentang apakah yang dimaksudkan dengan menolak kebenaran itu ialah tidak mahu tunduk kepada kebenaran meskipun telah nyata serta suka merendahkan orang lain. Ini kerana Islam tidak suka manusia berlebih-lebihan dalam apa jua sekalipun. Tuan-tuan, kata Syekh Yusuf Qaradawi, walau macam mana cantik pun, namun demikian Islam tidak suka kepada berlebih-lebihan dalam segala hal. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam segala hal. Walaupun dibolehkan. Sebab apa? Takut nanti kamu jatuh tergelincir, tuan-tuan. Dan Nabi sendiri tidak senang seorang Muslim yang rumahnya itu penuh dengan lambang-lambang kemewahan, dan berlebih-lebihan yang sangat dicela oleh Al-Quran, atau rumahnya itu ada lambang-lambang kemusyrikan yang sangat ditentang oleh agama tauhid dengan segala macam senjata yang mungkin boleh digunakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senjata apa? Senjata yang boleh digunakan oleh syaitan ataupun musuh Allah untuk menjadikan kita ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, boleh walaupun hukum dia harus, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Sampai tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai keluar kalam daripada kita. Keluar kalam macam mana? Menghina orang lain pula. Sampai macam mana? Sampai kita lupa kepada Allah. Orang pergi rumah kita, cantiknya. Gaji 15 bulan kena buat pergi elok. Nampak dah? Biar abang orang nak abang orang kata dia tu hebat, jadi dia banyak nampak elok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi macam tu lah. Yang tu yang kata kibir ataupun takbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada malam ni, kita nak hias rumah kita, boleh kita boleh, hukum dia harus. Kalau kita nak menghias diri kita, boleh tak boleh, hukum dia harus. Jangan sampai berlebih-lebihan sampai menimbulkan kibir dalam diri kita, takbur dalam diri kita. Tuan-tuan, kalau kita nak pakai fashion macam mana pun pakailah. Baju kadang-kadang macam-macam fashion. Ada baju nama dia t-shirt, ada baju nama dia pelanggar, ada baju nama dia kurta, ada baju nama dia jubah dan sebagainya. Tuan-tuan, nak pakai yang macam mana pun pakailah. Pakai. Tuan-tuan, tak ada masalah. Hukum dia harus. Jangan sampai macam mana kita letak lambang-lambang kemusyrikan padanya. Pakai baju pun lambang salib. Ada nak boleh? Tak boleh. Ada pakai baju hubung iklan kasbut misalnya, mungkin tak boleh. Tak boleh. Nak pakai baju berhias yang lain boleh. Jangan kita jadi tukang iklan Arab pula. Ni kata lambang-lambang kemusyrikan kepada Allah SWT. Sedangkan perkara itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita tengok baju Liverpool kan. Dia ada tulis kasbut pakai. Lah ni tengok tak ada rambut dah. Ada lagi kan? Tak ada kan. Dia pakai tulis Liverpool, tuan-tuan. Jadi perkara-perkara yang macam tu dulu tak ada masalah. Sebab apa?
Dulu tak ngaji, dia tak masalah. Bila ngaji dia tahu kata tak boleh. Ini masalah. Masalah dia apa? Masalah dia tak boleh pakai dah. Masalah dia pakai macam tu tak laku. Kan? Tak laku. Jadi hak buat baju tu pun ya. Dia tengok ni masalah bagi dia. Dia tukar. Tuan-tuan alhamdulillah tuan-tuan, bila ngaji kita tahu itu tak boleh rupanya. Kan hukum dia haram, maka kita tukar. Wallahu a'lam bissawab. Kita tengok nanti pula pinggan mangkuk dari emas dan juga perak. Apa hukum dia? Di rumah kita mangkuk tu mangkuk emas. Tak kira lah mangkuk pinggan ke mangkuk jamban ke, kita tengok lagu mana. Kan? Bak domah ada. Kita tengok surf dalam internet kata ada. Kan? Ada pula apa nama buat restoran cara tandas pula kan ni pada. Kan? Makanan dia tu pula dia main makanan dalam macam bentuk apa nama peralatan dalam tandas. Aiskrim tu pun dia buat macam tik. Ada nak makan. Biru ni. Tuan-tuan, tapi bukan yang kita nak bahas yang tu, kita nak bahas pinggan mangkuk emas dan perak ni. Apa hukum dia? InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada izin Allah, bulan depan kita sambung yang ni. Jadi tuan-tuan, kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Subhanakallah walhamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil ala hadza al-amr wa tafarraqna min wa'idika wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi